Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadil isani wahdi qalbi bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berbahagia saudara pengurusi majlis pada malam ini, saudara saya Ustaz Idris bin Ahmad, tuan guru kita berbahagia Tuan Haji Mullah Hamid bin Abdul Samad, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan tuan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersama-sama merapatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini, malam yang berbahagia dan bertuah ini, kita dapat bersama-sama berkumpul di pekarangan surau ini. Sempena dengan kita akan menyambut bulan Ramadan tak berapa lama lagi insya-Allah. Kalau umur kita panjang, kita akan berpuasalah sebulan. Kalau umur kita pendek, berpuasalah kita selama-lamanya. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kalau kita renung-renungkan puasa ini, teringatlah kita makanan ada dengan makanan tak ada. Orang miskin pun puasa, orang kaya pun puasa. Kalau orang kaya tu nak puasa lah. Jadi orang miskin ni puasa tu mudah, pasal dia jarang-jarang makan. Maka berkatalah orang-orang miskin itu, apa kita nak makan hari ni? Orang miskin kata. Orang kaya kata, di mana kita nak makan? Lain nada dia. Orang miskin kata, apa kita nak makan? Makan tak ada. Orang kaya kata, di mana kita nak makan? Hotel ke? Ikan bakar ke? Kan? Lagi sikit naik pangkat, lain tak cakap dia. Siapa kita nak makan? Saya dah sambung sikit cakap Ustaz Degeh tadi. Dia kata, yang salahnya Ustaz kita. Ustaz kita ni tak nak cakap betul. Pasal Ustaz makan gaji. Payah nak cakap. Apa hukum Ustaz? Haram ke? Susahlah. Halal? Susah juga. Ya tak, ya. Cuba Ustaz beritahu hukum sebenarnya. Halam hukum. Nah. Halam hukum. Haram tidak, halal pun tidak. Inilah masalah. Itu yang bercanggah tu. Maknanya bila tanya politik pun dia tak jawab. Tanya hukum dia pun tak jawab. Kita nak tebang pokok kayu tu, ulu kapak tu pun kayu. Makna kayu, tebang kayu. Itu yang sebenarnya. Yang kena gam tu bukan Ustaz. Yang tukang gam pun Ustaz juga. Maknanya yang kena gam tu Ustaz dah. Yang tukang gam tu member yang sama juga. Ini masalah. Itulah dia maknanya untuk penjelasan tuan-tuan sekalian. Maknanya selama-lamanya kita begitulah. Selama-lamanya kita begitu. Pasal kadang-kadang orang kita ni tak faham. Kan? Tak faham Islam tu. Maknanya selama-lamanya bila buka kitab fiqh, sampailah bab semayang. Nak beralih sikit kata aja, macam mana tuan? Sambung ke nak ulang? Itu pun tak faham. Ulang baliklah. Sampai kiamat lah bab semayang tu. Sampai bab tak faham-faham. Jadi besok akhirat Tuhan tanya kita. Tuhan tanya kita apa kau buat dalam dunia ni? Apa kita buat? Mengapa hukum Allah Ta'ala tak jalan? Saya mana tahu? Ini orang kerajaan semua, kabinet buat kerja. Oh, kabinet buat kerja. Kabinet siapa? Wakil rakyat. Semangkahnya? Saya mangkahnya. Setakat itu je lah. Saya sambung puasa. Lagi kena gam lagi teruk kita. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Di bulan Sya'ban Nabi pernah bersyarah, Nabi pernah memberi ucapan kepada sahabat-sahabat. Dia kata apa? Ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azim mubarak. Wahai manusia, kamu nanti akan dinaungi oleh bulan yang sangat hebat. Bulan yang diberkati. Syahrun, hebat nampak mata. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ada suatu bulan, padanya satu malam yang lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah. Dijadikannya puasa di bulan itu sebagai suatu keperduan. Wa qiyama lailatihi tatawwu'an. Dijadikannya qiyamul lail, beramal di waktu malam sebagai sukarela, tatawwu'. Man taqarraba ilaihi fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan sedikit kebajikan, seolah-olah ia melaksanakan keperduan pada bulan-bulan yang lain. Wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Barang siapa yang melaksanakan keperduan pada bulan Ramadan itu, seolah-olah ia laksanakan 70 fardu pada bulan-bulan yang lain. Wa huwa syahrus sabri was sabru thawabul jannah. Dia merupakan bulan yang penuh kesabaran, dan sabar itu balasannya ialah syurga. Wa syahrul muwasah wa syahrun yuzadu rizqul mu'min fihi man fattara fihi sa'iman kana maghfirat dzunub wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'un. Dan bulan penuh dengan belas kasihan, dan bulan yang ditambah rezeki orang beriman. Barang siapa yang berbuka puasa pada orang yang berpuasa, maka akan diampunkan dosanya dan dilepaskan daripada api neraka, dan pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa itu, sedikit pun tidak kurang. Ini hadis yang panjang. Terlihat sedikit. Bulan Ramadan ini katanya bulan yang berkat, bulan yang diberkati. Kesemua orang tahu. Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan. Kalau orang tahu kehebatan bulan Ramadan itu, la tamannau ayyakuna syahr kulluh. Dia akan berangan-angan biarlah 12 bulan tu Ramadan ke semua. Tetapi Allah Ta'ala ni dia tahu perangai kita. Diberinya sebulan sudahlah. 11 bulan kita makan. Sebulan kita rehat, 11 bulan kita makan. Kalau diterbalikkannya, 11 bulan puasa, sebulan makan. Apa macam? Hijau muka kita. Sebulan saja. Dan puasa itu pula, puasa itu bukan kita je puasa. Binatang-binatang pun puasa. Ayam puasa. Bila dia puasa, waktu dia mengeram. Tak turun-turun dia. Ayam pun puasa. Kalau kita tak puasa, lebih teruk pada ayam. Ayam puasa. Ular pun puasa. Kalau dia makan kambing seekor, sebulan dia tak turun. Kenyang dia. Ni puasa. Ada buat kajian di Amerika. Dia kata kebanyakan orang-orang yang sakit, ubatnya puasa je. Kajian di Amerika. Bukanlah makna kita nak ikut orang Amerika tu. Jadi maknanya Allah Ta'ala beri satu ibadat itu, maknanya memang ada hikmat yang orang buat kajian kemudian. Satu hari kita puasa, membuang kotoran-kotoran dalam badan, kelebihan-kelebihan lemak-lemak itu setahun makan. Satu hari puasa. Itu dari segi kesihatan lah. Sumu tasihu tu, berpuasa nanti kamu jadi sihat. Maknanya kita niat ni bukan nak sihat tu. Dan niat tu kerana arahan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala suruh buat tu. Maknanya, kalau Allah Ta'ala itu suruh buat sudahlah. Jangan banyak soal. Itu.
dah perintah Allah Ta'ala tadi. Dia suruh kita puasa, puasa. Suruh semayang, semayang. Suruh jalankan hukum qisas, jalan. Suruh potong tangan orang mencuri, potong. Jangan cakap banyak. Jangan lebih samsing daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita ni samsing tak masalah. Nak lawan Allah Ta'ala juga. Kita lihat, kita tak makan, kan lemah. Maknanya kita ni berhajat kepada makan. Maknanya kepada Allah Ta'ala lebih berhajat lagi. Tak makan sikit, meleleh. Nampak tu? Kan lemah kita. Nak sombong bagaimana dengan Allah Ta'ala ni? Cuba jawab. Nak sombong macam ni. Dah Tuhan suruh berhenti makan, berhenti. Lemah badan. Maknanya, kita ni kalau tak dapat makan, lemah badan. Maknanya kita berhajat kepada makanan. Maknanya kita tak ada benda sebenarnya. Dalam pandangan Allah Ta'ala, bumi ni besar pasir je. Kalau bumi, seluruh alam ni semua, bumi ni besar pasir, kita ni besar mana agak-agak? Cuba bayang. Besar mana agak kita ni? Itu lemah kita tu. Sekarang ni, tengok ya ayuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di zaman Nabi dulu, dengar saja, wahai orang beriman pun tunggu apa hal. Suka orang beriman tu nak dengar arahan baru ni. Maknanya orang beriman je lah, orang tak beriman ke tepi lah. Begitu. Mana kalau kau beriman, ini ada arahan baru. Apa hal ni? Kena puasa. Maknanya kalau orang tu puasa, orang tu beriman lah. Kalau orang tak puasa, tak beriman lah dia. Kalau orang beriman itu, dia puasa. Kalau tak beriman, dia tak puasa. Orang puasa, dia beriman. Tak puasa, tak beriman. Begitu mudah ya. Orang beriman pun datang, suka dia. Bukan suka pasal apa? Bukan pasal puasa, dia tak pandang puasa tu. Dia pandang balasan daripada puasa itu. Senang ke susah puasa, jangan pandang. Itu arahan. Jangan fikir banyak, itu arahan. Kita pandangkan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa-apa arahan ada balasan. Nikmat yang diterima itu kecil itu, jangan dipandang nikmat itu. Dipandang siapa yang memberi nikmat itu. Dosa yang kita buat, jangan pandang kecil besarnya dosa itu. Dipandang kepada siapa yang kita buat dosa itu. Itu dia. Sama juga puasa tadi. Jangan dipandang puasa tu, pandang arahan itu. Ini arahan Allah Ta'ala ni. Jangan cakap banyak, buat sudahlah. Jangan kata lah, puasa leceh lah. Sebabnya sebut orang bak kata Ustaz tadi, semayang ni orang Melayu tak rajin, puasa dia rajin. Orang India pula rajin semayang, tak rajin puasa. Jadi mana orang India tak ada puasa lah, musafir. 40 tahun orang Malaysia musafir lagi dia. Orang Melayu pula dia tak musafir, puasa dia tahan. Orang India dia tak rajin puasa, dia rajin semayang. Orang Melayu rajin puasa, tak rajin semayang. Orang Melayu adik-adik India juga. Pelik sungguh. Orang India semayang tu bagus saya kira tu. Tak puasa dia berdosa je. Kita puasa pula tak semayang, mana pahala? Sebab. Jadi sekarang ni kita lihat ya bahawa puasa ni bukan katakan puasa ni kita saja kena tak. Orang dulu-dulu pun kena berlaku. Maknanya nak ceritakan ibadat puasa tu suatu ibadat yang cukup bagus, cukup hebat. Bahkan agama Mesir tua itu pun ada puasa. Agama-agama yang bernyembah berhala pun puasa. Tapi cara dia lah. Orang-orang yang nak operate pun kena puasa. Tak beri makan. Orang yang nak sihat betul pun kurangkan makan. Jadi mana puasa ini pun besok kita nak ajar diri kita berpuasa ini maknanya mengurangkan makan. Itu lah. Tetapi bulan Ramadan pula orang jual kuih beraneka ribu jenis kuih. Macam bulan Ramadan ni pesta makan pula sudah. Gerai-gerai pun dia buka beratus-ratus. Di Keramat 180 gerai akan dibuka. Kita pun pergilah tengok. Belum kelima tang ni tengok kuih. Kuih ni kesemuanya sedap kata. Waktu tak boleh makan tu, kesemua kuih tu sedap. Tak ada yang tak sedap tu. Hitam legam kuih tu pun sedap. Tak
Tak hebat nafsu tu. Kalau ada orang jual batu-batu panggang pun, orang mesti beli punya. Tengok batu-batu panggang ni. Berapa sekilo ni? Dia beli. Gitulah nafsu tu. Saya nak jelaskan kita ni, kita nak ubah tradisi kita orang Melayu ni. Orang bangsa lain kita tak tahu hal. Kita Melayu ni, mana bila bulan Ramadan ini kita mesti menyedikitkan makan. Mesti. Jangan dia qada makan. Kan pagi makan, terus belum makan, satu makan, 4 kali makan tu. Dia rangkumkan selalu waktu maghrib dia sapu ni. Ini bukan puasa nama, ini menterdarah nama. Ini kita nak ubah. Kita nak ubah. Orang perempuan pesan kan, jangan masak banyak-banyak. Dia yang pertama. Bukan perempuan sini, perempuan lain lah kan. Jadi maknanya bila dia masak banyak, kita pun boleh tahan juga kan. Kita nak ubah. Makna maghrib tu kita masak kuih paling banyak pun 2. Banyak lah tu. Sebab kita waktu berbuka itu kita minum air sejuk tu. Jangan minum air batu. Bila minum air batu tu bukan segelas, 1 jap minum. Hilang hikmat puasa, hilang. Kan dia kata, Nabi kata al-batnu da'un wal himyatu dawaun. Membesarkan perut itu penyakit, berpantang itu ubat. Itu. Dalam Ihya menyebut, dia kata ubat yang paling mujarab ialah mengosongkan perut. Dan kalau kita banyak penyakit, memanglah perut kan punca penyakit. Saya lihat orang urut badan ni. Kalau orang urut badan ikut teorinya, tersentuhnya perut, itu orang yang pakar mengurut. Pasal perut lah punca penyakit. Itu. Sebab kita bila berbuka puasa, kita minum air sejuk tu apa? Menolak uap dalam perut itu. Air sejuk tu menolak uap-uap yang penuh yang tadi. Makanan tak masuk, kan uap masuk, gas masuk, angin masuk. Masuk air, dia tolak. Mengosongkan. Dan buah tamar itu, supaya manis. Maknanya, orang yang perut kosong, manis dulu masuk. Bukan pedas dulu, bukan rojak dulu. Bukan popnya dulu, bukan. Itu kaedah dia. Dan jangan makan terus, peranjat perut. Kita buka dalam buku T.M. Hafiz Siddiqi menyebut mengenai adab berbuka itu. Itu bertenang. Memanglah kita nak ajar diri kita ni supaya arti kita ni dapat melihat kepada mengapa kita diperintahkan mengosongkan perut. Jadi maknanya sekarang ni bila kita makan banyak, bermakna hikmat kepada puasa tu tak ada. Dengan demikian dalam ilmu tasawuf, pagi-pagi jangan berangan nak buka apa. Jangan pagi pukul 10 dah berangan dah. Petang ni nak buka apa? Sanai ke? Mi goreng ke? Dah rosak dah. Dah rosak dia punya niat tu. Berangan-angan itu. Ini dia. Sebabnya kita memang digalakkan Nabi kalau bulan Ramadan dia kata dia punya pemurahnya macam air lalu. Kita pun begitu juga. Untuk kita tengok orang yang susah yang tak makan, kita beri dia. Tapi orang Melayu kampung bagus-bagus. Dia hantar semangkuk kuih. Bagus itu. Niat kerana Allah Ta'ala lah. Hantar semangkuk lillahi ta'ala. Bukan niat nak kena balas. Hantar semangkuk tunggu kat pintu. Tengok pukul 7 tak membalas lagi dia. Niat kerana Allah Ta'ala lah. Ini dia tuan. Jadi maknanya kita nak menghayati bulan Ramadan ini. Itu dia kata syahrun azimun mubarakun, bulan yang sangat hebat, bulan yang sangat berkat. Di bulan Ramadan ini kita di waktu siang berpuasa. Saya nak jelaskan sedikit di sini. Dia kata kalaulah kita berpuasa ni, jangan anggap puasa ini puasa tak makan. Makna kesemuanya kena puasa belaka. Mata pun kena puasa. TV buka warta berita, sudahlah siang-siang tu. Kalau ada berita-berita penting boleh buka. Tapi yang tak penting, drama-drama jangan tengoklah. Kalau cerita Doraemon jangan tengok. Dia orang tua pun sama.
Apa makcik? Doraemon. Ini pelik. Dah tua-tua tengok Doraemon juga. Buat malu company ni. Jangan tengok Doraemon, sudahlah. Biarlah TV tu. Memang TV mengarut dah. TV tu memang dah mengarut. Untuk nak air raya, cerita TV dah siap dah. Untuk nak menyambut air raya besok. Untuk nak menyanyinya, menarinya, budak-budak orang tu habis menari belaka. Makna air raya tu maknanya hari bebas. Nak buat dosa kau lentak lah sebab tu. Kan Idul Fitri kan ya? Hari pengulangan ataupun kembali kepada fitrah. Makna tak berdosa dah. Kan Ramadan tu awaluhu rahmah. 10 hari pertama Ramadan tu dapat rahmat lah kita. 10 hari yang kedua maghfirah, Allah ampun dah dosa tu. 10 hari yang ketiga, yang ke-30 itqun minan nar. Allah selamatkan daripada api neraka. Tapi yang raya-raya pula kita buat mengarut balik. Ini bukan haru biru ni. Ni haru hitam ni. Mana kita punya seolah-olah tak berpuasa kita. Maknanya bulan Ramadan tak rasa tak ada pernah sembang tarawih, tak pernah beribadat, tak pernah main witir tak. Hari raya dia tak bebas sebebas-bebas. Ni dia. Inilah Islam yang kita tengok, umat Islam kita. Jadi makna penceramah-penceramah ni berbuih-buih dalam mulut. Udahlah mulut berbuih, orang marah lagi, orang benci lagi, orang gam lagi, macam-macam. Tapi maknanya kalau kita ikut dia rentak orang, susahlah kita. Biarkan luncai terjun dengan labu-labu dia. Biarkan. Begitu kaedah dia. Ini tuan-tuan dan sekalian. Kemudian dia kata bulan ini adalah satu bulan. Kalaulah kita beramal malam itu, dapatlah pahala 1000 bulan. Satu malam aja. Orang-orang zaman Bani Israel umurnya ribu-ribu tahun. 1000 tahun, 2000 tahun, 1000 tahun umurnya. Kalau Nabi Syuaib tu umurnya 3000 tahun. Nabi Syuaib umurnya 3000 tahun. Nabi Adam 950 tahun atau lebih atau kurang. Kita ni umur tak banyak mana umat Muhammad. Tapi orang zaman dulu beramal pagi sampai petang perang. Bani Israel tu pagi sampai petang perang kerja dia. Malam dia qiyamul lail sampai pagi. Ya Rasulullah, orang dulu ni banyaklah pahalanya. Memanglah banyak. Umat Muhammad umur pendek macam mana? Tuhan bagi dia istimewa. Satu malam beramal dapat 1000 bulan. Nak kira-kira 98 tahun lebih kurang begitu. Jadi maknanya kita kalau dapat malam tu tunggu sekejap lah. Dapatlah maknanya start maghrib tu sampai subuh tu. Kalau mengantuk sangat tidur sekejap, bangun beramal lagi. Artinya kita beramal maghrib, isyak, tarawih. Semayang tarawih itu kita dapat buat 20 rakaat. Makna diambil kira kalau serentak dengan Lailatul Qadar itu, dapatlah 1000 bulan. Kita kalau dah tiap-tiap tahun dapat Lailatul Qadar itu, kalau dapat tiap-tiap tahun, berapa tahun kita dapat tu. Tapi kadang-kadang yang kita heran itu ialah malam akhir itu yang masjid kurang tu. Malam 10, 20 masih ramai lagi. Masuk 20 dah kurang. Surau pun kurang, masjid pun orang tak ke mana. Siang pula banyak. Kan rugi tu. Sibuk nak mengacau dodol lah dia. Nak buat kuih semprit lah dia. Dia lupa kalau sekiranya malam itu serentak Lailatul Qadar, kita sibuk mengacau dodol, dapatlah pahala mengacau dodol tu 1000 bulan. Kan rugi tu. Kita ubah. Bukanlah hari raya tu sibuk dengan kuihnya. Bukan sibuk dengan langsir. Kita nak, maknanya tahun depan ni belum tahu sama ada kita berjumpa Ramadan ataupun tidak. Itu kena ingat balik. Kena ingat rugi. Ialah sekurang-kurangnya semayang tarawih tu lah. Kita pesankan tuan-tuan sekalian. Kita nak ubah cara semayang tarawih kita dah. Kita nak ubah revolusi balik. Semayang tarawih tu biar tenang. Maknanya kita buat 20 tenang. Kalau 20 tak boleh, 8 rakaat lagi tenang. Buat 8 rakaat tapi panjang-panjang lah sikit. Yang 8 rakaat pun pendek juga. Surahnya Ina Taina juga tak ini. Dia kata 8 rakaat Nabi tu, dia kata Nabi semayang 8 rakaat tu, jangan tanya banyak mana Nabi semayang panjang. Panjang mana Nabi semayang, jangan tanya. Lamanya tu.
Jadi kita buat 20 tu tidak lama sangat. Sederhana saja. Lama sangat pun makmum tak tahan. Tenang sembahyang. Jangan kelang kabut. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Elok-elok. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada harapan macam ni. Mana nak cepat? Tenang. Kan Nabi tu kan sembahyang begitu. Nabi sembahyang 2 rakaat. Rehat je. Itu dia panggil tarawih tu. Rehat. Kalau kita sembahyang mengah-mengah, itu bukan rehat-rehat kan. Baca Fatihah 1 nafas. Kan kadang-kadang curi nafas tu. Dah panjang sangat, putus. Sambung. Bila habis Fatihah ke surah bila kita salah wakaf salah iktidaknya, kan makna berubah kan. Bila salah noktah kan berubah mana kata elok bunyi. Macam orang Melayu satu khatib baca khutbah lah. Dia salah noktah. Tuan-tuan taklah kita tanam peria, dia kata. Tanam peria, mentimun, kacang, panjang terung. Salah noktah lah tu. Jangkanya kacang panjang. Barulah terung. Indah. Peria, mentimun, kacang, panjang terung. Salah noktah. Sian. Ini kadang duk agama silap noktah tu. Yang buat khutbah tu duk agama. Satu hari pula yang nak ceritanya, khatib ni tak kerti cakap orang putih. Duk agama tulis pula khutbah cakap orang putih bila jawi. Naklah kita berkomited. Sebenarnya khatib tak ada. Naklah kita berkomited. Ini masalah. Ini itu kan itu pun masa dia baca tu, makmum kan boleh ketawa tu. Tahan perut dia. Saya pesankan kata-kata baca khutbah, baca dulu, tak faham tanya orang tahu. Perang Uhud jadi perang Ahad tu. Masa Nabi perang Ahad dulu. Sian khatib tu. Ini tuan-tuan. Tu mayang tarawih ni saya nak pesankan jangan bincang 20 ke 8 bid'ah, jangan bincang, buang masa. Kan masih lagi orang bincangkan ini 8 ni bid'ah, ini 20 bid'ah, jangan bincang. Kita nak sembahyang 36 rakaat pun boleh. Mayanglah. Mayang 20 pun boleh. Mayang 8 pun boleh. Tak sembahyang langsung lagi boleh. Jangan bincang orang yang sembahyang itu. Yang nak bincang dengan orang tak sembahyang tu. Masih lagi dalam kita menimbulkan masalah. Ini zaman-zaman dulu dah bincang dah. Dah selesai dah benda tu. Jangan timbul lagi. Apa nak buat 20 dia buat. Siapa nak buat 8 pun buat. Asalkan buat. Jangan canggah dengan hukum syarak. Sudahlah. Itu saja. Jangan bincang-bincang benda pelik-pelik gitu, buang masa. Kan masih lagi timbul misalkan ini bid'ah. Kan berkelahi orang sembahyang sama-sama. Dalam surah tu pecah 2 pula sudah. Seorang 20, seorang 8. Siapa nak sembahyang? Jangan buang masa ni bersalam pun bid'ah. Talqin pun bid'ah, kan buang masa bincang-bincang benda pelik-pelik gitu. Jangan bincang. Orang Islam bersatu sudah. Bersatu menegakkan Al-Quran itu. Itu yang penting. Menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Itu saja. Mak kata Abdul Qadir Audah, adalah merupakan satu dosa yang tak dapat diampunkan. Kalau sekiranya penjajah sudah balik, kita masih lagi meneruskan hukuman penjajah. Tu, kena ingat tu. Kena ingat besok, Tuan tanya besok. Kata Ibn Khaldun dalam Muqaddimah ni kata apa? Kesihan orang-orang yang kena jajah itu. Yang dilihatnya itu ialah perangai penjajah itu. Ditirunya perangai penjajah. Itu sebab sekarang ini kita lihat, dunia rosak habis. Ikut Amerika. Orang perempuan mula-mula minta apa? Sama taraf. Sama gaji sama. Kerja sama. Jadi pengarah boleh, jadi semua boleh. Tak berapa lama dia nak sama pakaian pula. Dia pun pakai seorang lelaki. Tak berapa lama dia jadi orang lelaki pula dah. Gunting rambut pendek. Tak lama nak duduk sama-sama dia pula dah. Perempuan duduk sama perempuan, kahwin sama dengan perempuan. Orang lelaki pun sama. Mula-mula orang lelaki nak jadi. Orang lelaki pun sama. Mula-mula orang lelaki nak jadi orang perempuan. Dia pun rambut panjang. Dia pun pakai subang. Tak lama dia sudah pakai bedak pula. Tak lama dia dah duduk
sama-sama lelaki buatlah. Kan dah berat. Kan Nabi kata, lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafim allazina madaw atau kama qala. Tidak berlakunya perbuatan keji dan mungkar itu pada satu kaum sehingga mereka laksanakan perbuatan itu secara terang-terang, melainkan Allah Ta'ala turunkan penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang tak pernah wujud sebelum ini. Tak pernah wujud, tak pernah ada. Dah turun penyakit itu, penyakit AIDS itulah. Maknanya AIDS itu disebabkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara terang-terang. Dan menyambut tahun baru dengan penyanyi sanjung-sanjung di Stadium Shah Alam. 40,000 orang hadir. Kan maksiat terang-terang dalam tu. Ditulis pula malam amal. Amal bapak dia. Kan rosak. Ini bukan marah ni, geram aja kan. Itu penyakit dia. Timbul penyakit AIDS tu. Di India penyakit Ebola. Malaysia ada 2 penyakit lagi tambah. Tak lama penyakit parabola. Dan penyakit Ela. Ini pun tak boleh cakap. Kena tangkap. Kita balik puasa tadi ni. Tuan-tuan dah sedap dah tu. Bung puasa balik. Dia kata barang siapa yang mengerjakan satu sunat pada bulan Ramadan, maka seolah-olah mengerjakan fardu pada bulan yang lain. Besar pahala dia. Maknanya sembahyang sunat bulan Ramadan seolah-olah tak samalah. Macam dia mengerjakan fardu daripada bulan yang lain. Kalau dia melaksanakan fardu pula pada bulan Ramadan, seolah-olah dia melaksanakan 70 fardu pada bulan yang lain. Kan banyak pada itu. Jadi makna ini bulan syahrul ibadah, bulan ibadat ni maknanya. Walaupun bulan-bulan yang lain pun kena beramal juga. Bukan bulan yang lain tu rehat pula. Jangan tuan kira pula, saya bulan Ramadan banyak dapat pahala dah. Bulan Syawal rehat lah kot. Tak begitu. Jangan jadi kita punya kawan mengira pahala di Mekah. Maknanya dia ke Mekah dia kira pahala. Satu waktu semayang di masjid 100,000. Satu hari 500,000. Kalau 2 hari 1 juta. Sebulan 15 juta. Dikira seorang. Juta, 2 juta, 1 juta. Itu pahala Tuhan punya kerja. Kerja kita beramal saja. Yang menyebabkan kita masuk surga bukan pahala tu. Rahmat Allah Ta'ala tu. Rahmat yang tu yang hendak kita cari. Maka dengan demikian Ramadan ini kita kena melipat gandakan amalan kita lebih daripada bulan-bulan yang lain. Maka ingat jugalah kita bahawa sungguhnya bila kita puasa ini kita kena mulut kena puasa. Membohong jangan, marah jangan, mengata jangan, mengumpat jangan, saksi palsu jangan, perli orang jangan, mengadu domba jangan. Marah-marah pun tak usah. Telinga pun kena dengar radio jangan tutup. Sekarang tibalah masanya rancangan permintaan kaum ibu. Dia pun buka kuat sikit. Kuat sikit kat dapur. Jangan tutup. Telinga kan kena puasa juga. Kita kena faham bahawa puasa ni kesemuanya puasa belaka. Hidung pun puasa. Cium minyak wangi pun tak boleh. Tangan pun kena jaga jangan melempang orang. Main kerem pun jangan. Orang pejabat main dam, main catur, main ular jangan. Ular ke dadu ke panggil tu. Ni orang mujang-mujang ni suka main kerem. Mayang juga dia. Dang, tong, tang, jang, main kerem. Kan buang masa tu. Kalau kita tengok petua orang tertua lah. Kalau toyol masuk rumah kita, taburkan kacang hijau. Dia lupa curi duit. Pasal dia suka main kacang hijau tu. Dia main kerem seorang-seorang. Maknanya orang main kerem tu, adik-adik toyol lah tu. Mudah je tu. Ini kena tangan, kaki dan sebagainya. Kita ringkaskan sekejap.
Kemudian dia kata, bulan Ramadan ini bulan sabar. Sabar itu balasannya surga. Sabar ni semua hal lah. Makan pun kena sabar. Kita pukul 3 dah bangun. Pukul 3 pagi dah bangun. Masak. Awal ni pukul 4 baru. Nak makan awal pukul 5.30 lah makan. Waktu subuh pukul 6. Duduk. Langsung terlena. Celik-celik. As-salatu khairum minan naum. Allah. Dah subuh dah. Buka-buka tu saja. Berasap lagi nasi. Sabar kita. Apa nak katakan? Kalau kira mahu makan tu. Tak, sabar tu. Begitu juga. Kita lihat tuan-tuan. Kan Nabi kata, Lis-sa'imi farhatan. Orang puasa ni 2 hari gembira ni. Masa gembira ni. Farhatun indal iftar. Gembira ketika nak berbuka. Itu sebab kita terlalu gembira nak berbuka ni. Kita lihat masa kita 14 jam tu rasa terlalu lama. Bulan-bulan yang lain maghrib cepat. Bulan Ramadan ni Allah, tengok jam, tak gerak-gerak jam. Terasa lama. Balik rumah tengok jam pukul 6 dah. Pukul 6 ni lapang dah sati. Tu sekejap tanya orang, pukul berapa dah jam? 6 1 minit. Tentang bayang seminit bukan lama tu. Begitulah gembiranya orang nak berbuka puasa tu. Apabila Quran pun dibaca orang, Bismillahirrahmanirrahim, lagi lapang. Sadaqallahul azim, lagi lapang. Begitu seronoknya berbuka puasa tu. Betul Nabi kata farhatun indal iftar, gembira ketika nak berbuka tu. Kadang Sadaqallahul azim kurma pun pegang dah. Sekarang lagi rapat tu. Tapi hari tu pula muzik pula radio tu. Dangdung celaka betul. Turun balik kurma. Tidak nak menyuap dah tu. Begitulah nak cerita gembiranya orang berbuka tu. Dengan demikianlah tuan-tuan sekalian. Kita bulan Ramadan ni maknanya banyak pahala-pahala yang diperoleh. Satu kali sebelum saya terlupa nak cerita sikit lagi. Sebelum terlupa lah. Saya tak tahu di sini. Kalau di Kuala Lumpur lah. Kalau dia baca dalam semain tarawih tu. Al-Badrul Muniru Muhammad tu. Kata Bilal, Al-Badrul Muniru Muhammad. Makmun pun kata, Sallu alaih. Ini pun kena tukar. Kalau sini baca begitulah. Kelumpur, Sallu alaih itulah. Tak tukar lagi tu. Jangan kena Sallallahu wasallam alaih. Jangan kena begitu. Bila kata Al-Badrul Muniru Muhammad. Kan nanti bila sebut nama ni Muhammad, kan kena selawat. Tapi makmum pula silap. Bilal kata, Sallu alaih. Makna Sallu alaih tu, selawatlah tuan-tuan. Suruh siapa pula selawat tu. Yang kini Bilal kata tak sebut pun tak apa. Makmum kata sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih. Tapi makmum kata sallu alaihi. Maknanya tuan-tuan selawatlah. Siapa pula disuruh itu? Ini pun kena upah. Pasal kita kadang-kadang buat kerja ni tak bertanya. Dia ikut aja. Mana ada kursus main tarawih? Kursus main tarawih tak ada. Yang ikut turun-temurun, ikutlah. Tak tahu, tak pernah tanya pun. Sebab kita nak Ramadan ni kena mengaji buat puasa balik, jangan terlupa. Niat nawaitu sama Radin bukan terlupa. Dah setahun tak baca. Malam tu baru nak apa niat puasa ni. Nak tidur. Dia orang Melayu kan nak tidur baru nak niat. Jam tu Sian orang Melayu. Udah terlupa nawaitu sama Radin, nawaitu sama Radin arba'a raka'atin. Ini puasa 4 rakaatnya apa hal? Ini kena mengaji balik bab tu. Pasal saya pengalaman lama ni kerja pusat Islam ni, bila bulan Ramadan ni hari-hari orang telefon bab puasa ni. Maknanya bertalu-talu, letak telefon berbunyi-bunyi. Kerja tanya kecil-kecil je. Apa Ustaz kalau puasa cabut gigi sah tak? Batal tak puasa? Cabut gigi. Kita baca dalam membatalkan puasa ialah masukkan dalam rongga yang terbuka. Gigi ni masuk ke cabut ke? Dicabut, dikeluarkan, tak batal lah. Kalau telan balik barulah batal kan? Itu aja. Yang pelik tu orang tua dah jumpa saya. Datang pejabat ni. Ustaz,
Celana liur boleh tak puasa? Saya tahu pasal. Ada orang kata tak boleh. Jadi orang semayang macam mana? Bila semayang telan tidak ludah tidak? Kita menggelembung mulut. Penuh air liur tu. Kesian orang tua tu. Air liur yang tak campur dengan benda-benda lain bolehlah telan. Melainkan air liur yang keluar batas, keluar dari kawasan bibir, itu keluar dah. Tak bolehlah telan. Macam kita seorang jemaat, kan dengar khutbah, tidur. Leleh, hello. Air liur tak putus, dia panjang gitu. Bila sedar, Allah Akbar, sedar. Itu batal. Kerana dah keluar kawasan. Ini kena mengaji bab ni. Itu saya tak tidaklah nak mengajar fiqh pada malam ni. Tapi makna begitulah lebih kurang ringkas ceritanya mengenai Ramadan ini kalau kita tak faham segala syarat dan rukunnya. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, sikit lagi lah dalam malam ni. Kemudian kita ambil hadis yang kedua pula. Hadis ini panjang pula ni. Dia kata, "U'tiyat ummati fi syahr Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Umatku diberi pada Ramadan ini 5 perkara yang tak pernah diberi nabi-nabi sebelumku. Mana umat Muhammad ini Allah beri 5 perkara yang nabi-nabi sebelum belum pernah dapat. Apa bendanya? Amma wahidah fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan nazarallahu azza wa jalla ilaihim. Wa man nazarallahu ilaihi lam yu'adzibuhu abadan. Yang pertama, pada awal malam Ramadan Allah melihat kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang Allah lihat kepadanya, Allah tak mengazabnya selama-lamanya. Malam pertama tu. Yang malam pertama ni dengan harapan, penuh harapan kita, kalau Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, maka Allah tidak akan mengazab kita buat selama-lamanya. Itu doa pertama. Saya pesankan tuan-tuan, kita awal-awal Ramadan itu memang dah orang puasa kan makbul doanya. Da'watu sa'im mustajabah. Doa usaim mustajab. Doa orang yang berpuasa itu dimakbulkan oleh Allah. Maka kita jangan lepaskan peluang berdoa. Awal-awal Ramadan dah start doa dah. Malam Lailatul Qadar saya pesankan tuan-tuan, memang lagi banyak minta. Memang Allah menyatakan ampunkan, memang amalan kita dah. Ramadan tu satu perkara yang sangat jangan lupa baca ialah, ya Allah ya Tuhanku, makbulkan doa aku pada bila-bila masa aku minta. Itu kena minta. Saya ulang. Kita minta panjang umur, minta murah rezeki, minta sihat badan, minta itu, minta ini, kadang ada terlupa. Ya Allah ya Tuhanku, makbulkan doa aku nanti pada bila-bila masa aku minta. Malam tu kita tak ingat nak minta. Akan datang kita minta makbul. Minta pasal apa? Dah minta kunci besar. Macam orang rumah kita lah, bang, RM1 bang, RM5 lah, RM10, RM3, hari minta. Tak payah bang, kunci lemari tu bagi. Kan senang. Kena begitu. Malam pertama. Besok kena minta. Bulan Ramadan ni. Tak kira lah. Untuk qadar ke malam Ramadan tak kira. Kena minta. Ya? Kemudian. Wa amma tsaniyah. Fa inna khalufa afwahim syai yumsun atyabu indallahi min rihil misk. Berbaunya mulut orang berpuasa itu di waktu petang, maka ia lebih wangi daripada bauan kasturi. Sebab ada mazhab Syafi'i menganggap menggosok gigi di waktu selepas gelincir matahari hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain mengatakan tidak makruh. Kerana ini Nabi sebut bau itu maknanya. Bukanlah semestinya tidak dibuang bau tu. Kalau berbau, maka baunya bau kasturi. Di sisi Allah. Jangan tuan pergi cium pula mulut orang tu. Teruk bau ni. Tak, ini indallah, di sisi Allah Ta'ala. Maknanya bau mulut yang berbau kan tak makan. Kita kan tidur pun berbau, makan pun berbau, tak makan pun berbau. Tapi tak makan itu memang berbau. Di sisi Allah Ta'ala memang terlalu wangi. Begitu. Itu Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, wa amat thalisa, fa innal malaikata yastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa laylah. Malaikat mohon keampunan kepada Allah tiap-tiap siang dan malam untuk kita.
Kan terampun dosa tu. Malaikat minta tolong ampun. Ya Allah, ampunkan sepulan-sepulan. Dah malaikat minta ampun, kan selesai masalah. Itu saya pesankan kita ni juga. Dan malaikat mintakan ampun, kita pun jangan tunggu ampunan itu saja. Kita pun minta jugalah. Lalu saya pesankan di mana-mana pun, kita kurang-kurang satu hari minta ampun kepada Allah. Istighfar kita 100 kali. Kurang-kurang. Kalau Nabi boleh istighfar banyak kali, kita pun lebih banyak. Pasal kita dosa banyak. Dosa kita ni kena kita mengaku. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku ni cukup kuat menzalimi diri aku sendiri. Banyak benar zalim ni. Kalla ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li'ibadi. Syikhu an yastarihu min taibid dunya ila dari karamati. Dan yang keempat, Allah merintahkan syurganya dan katanya firman-Nya, bersiap sedialah dan berhiaslah untuk hamba. Aw syaka ayastarihu, hampir-hampir ia beristirahat daripada kelemahan keletihan di dunia ini ke tempat kemuliaanku syurga. Maknanya Allah perintahkan kepada syurga supaya ia bersiap sedia untuk menunggu kedatangan orang-orang yang berpuasa itu. Cerah masa depan kita, orang-orang yang berpuasa itu. Dan yang akhir sekali dia kata, wa amal khamisah fa innahu idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'an. Dan yang kelima, pada akhir Ramadan Allah ampunkan dosa mereka itu kesemuanya. Inilah 5 perkara yang Allah sediakan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita ada beberapa perkara yang patut diambil perhatian tentang puasa ini. Yang pertama, menanamkan disiplin. Maknanya tengok ya. Kita puasa ni ada peraturan. Ada adab. Ikut betul-betul adab tu. Adab berpuasa, jaga betul-betul. Maknanya bulan Ramadan ini makan ikut peraturan betul. Bang baru makan. Jangan tengok bulu rema ni. Tak nampak dah ni. Baru ada orang tanya dalam radio, Ustaz, dia kata kalau tak nampak bulan rema boleh tak berbuka puasa? Ini orang dulu punya jam tak ada. Biar berpadan, tenang. Jangan kalang kabut. Saya nak cerita ni, saya dah kena sekali. Dulu ni masa lama dah kita ni di Kelang tu. Kami duduk Kelang tu, kolek Selang dulu ni. Buka puasa kat masjid. Di Kelang tu buka puasa pakai meriam sultan. Bom bunyi meriam sultan baru buka. Kan tunggu tu. Imam-imam pun ramai tu buka puasa di masjid. Menghadap dan menghadap hidang ni. Bum, bunyi meriam. Sampai fikir panjang, Bismillahirrahmanirrahim, berap masuk. Dah makan elok kenyang, tiba-tiba rupa-rupanya meriam buluh. Bukan meriam sultan. Seminit, 2 minit gitulah. Ini dia. Kan tak kena qada tu. Tak pasal. Kita dah berpuasa 14 jam. Seminit punya pasal. Kena qada. Pak imam habis kena. Teringatlah saya tahun 66 begitu lama dah cerita ni. Ceritanya kena juga lah sekali. Ini dia. Mesti bertenang dulu. Walaupun dia kata la yazalun nas bil khairi ma'al fitra wa akhirus sahur. Selama-lamanya manusia itu dalam kebajikan, bil khairin, bajikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mentakhirkan sahur. Maknanya bukanlah segera sangat. Yang pukul 5 dah buka, asal cepat buka ni. Menyegerakan berbuka sunat. Salah tu. Tu betul. Tu disiplin. Mana jaga. Tu sebab kita lihat ya. Allah Ta'ala berkeadilan. Kita yang menguasai makanan. Jangan makanan menguasai kita. Kita baca tu. Kita yang mentadbirkan makanan. Jangan makanan mentadbirkan kita. Selalu makan yang mentadbirkan kita tu. Tak, kita mentadbirkan makan. Satu, tu disiplin. Yang kedua, mematuhi amanah. Amanah lah orang puasa ni. Pasal orang nampak, tak kira. Duduk dalam bilik senyap aja. Makan. Menyelam dalam sungai, sedut, seteguk dulu. Siapa pun tak nampak. Ini amanah. Siapa pun tak. Inilah besarnya disiplin puasa. Ketiga, memupuk kasih sayang.
Kita pun rasalah sakitnya perut ni tak makan. Begitulah sakitnya orang miskin tak makan tu. Kan sakit. Mana kalau kita makan lebih, teringat kita orang susah tu. Mudahlah nak derma tu, mudah sikit. Mudah kita nak memberi tu. Pasal orang kaya ni tak pernah susah. Tak pernah rasa tak makan tu. Mana dia tahu? Rupanya tak makan jangan main. Tak daya nak bangun. Kita pun rasa tu, begitulah seksanya orang. Saya tengok, saya pergi sekali di Bangladesh, yang lama dah cerita ni. Saya pergi tengok orang pelarian Bihar tu, di Bangladesh tu. Atap dia zinc. Lantai dia tanah betul. Dinding satu keluarga tu kayu guni je. Makan tak cukup. Anak-anak perut buncit lah ke, besar-besar perut cacing lah ke. Seksa. Kita tak merasa benda tu di Malaysia ni agak ni. Ada juga orang Malaysia tak makan tu pun ada. Tapi tak seramai begitu. Kami tengok satu kawasan pelarian tu lebih hebat lah pada kita punya Vietnam yang bakar malam tu. Mereka, orang Vietnam ni sedap duduk. Aircon ada, TV ada, api ada. Sana atas tanah betul. Kami masuk setengah jam pun tak tahan, bukan main panas. Zinc tu. Tu orang di Bangladesh. Jadi maknanya begitulah. Kami pergi, mereka kalau nampak kami buat seminar tu, tinggallah majerin-majerin tu pada kertas-kertas kan, kertas baki tu dijilatnya habis. Begitu. Kesian, susah. Begitulah maknanya kita rasa. Jangan kita puasa Ramadan sayang tak. Lepas tu besok ni baru kita rasa nikmatnya orang-orang yang berpuasa tu dapat merasakan bagaimana seksa orang tak makan. Kemudian dia kata menempa ketabahan. Maknanya tabah kita dah biasa susah, tak ada masalah. Kita tengok sejarah Nabi ya. Nabi pergi perang Tabuk tu 70,000 orang pergi perang. Tentera tak cukup kenderaan. Satu unta 5 orang 6 orang. Geli-geli turun naik. Pergi 1,000 batu. 1,000 batu jauh ke Tabuk daripada Madinah tu. Air tak cukup, tamar tak cukup. Kata sahabat, rasa-rasa nak putus leher kami menahankan dahaga tu. Sampai-sampai Nabi Abu Bakar, ya Rasulullah, doalah kepada Allah Ta'ala. Dia kata, haus bukan main-main. Padang pasir panas pula jalan kaki. Buah tamar pula. Buah tamar itu sikit sangat. Itulah makan yang ada pun. Kulum aja. Kau kulum dulu. Keluar balik. Begitu. Kulum, ku tarik kulum. Tak boleh. Kunyah tak boleh. Tak cukup. Kulum. Jadilah. Keluar balik. Kalau kita, lama dia telan habis. Nampak tak? Begitu orang dulu tu. Tu saya pesankan, maknanya kita ni nak berasalah susah tu sekejap. Pasal kita ni belum merasa susah lagi. Kita ni muda tak rasa orang tu pasal dah masa Jepun tu. Makan ubi kayu tu. Kan dah pekung kaki. Sokak kaki makan ubi kayu tak cukup. Vitamin tak cukup. Kita ni jangka dah banyak duit, dah banyak senang dah, berdoa panjang lah sikit, semayang kuat lah sikit. Lagi duit banyak, lagi nak lawan Allah Ta'ala. Itu masalah. Jangka lagi mendapat nikmat, lagi dapat nikmat, lagi banyak nikmat, lagi rapat Allah Ta'ala. Tak, lagi banyak nikmat, Allah Ta'ala tak dilanggarnya. Itu masalah ni. Jangkanya janji banyak nikmat Tuhan, syukur Allah. Banyak kita berterima kasih. Orang perempuan lagi banyak nikmat, lagi tutup elok-elok lah. Lagi banyak, lagi dibuka ni. Itu masalah. Susah. Passion situ dah. Lagi banyak duit, lagi singkat pula baju. Itu passion. Cerita panjang lah, sebelah lebih dah ni. Kemudian menekan nafsu rakus. Makna mengajar jangan rakus. Makan. Ramadan elok makan. Makan tu sikit je. Sudah. Maknanya tidak rakus. Belajar. Siang itu tengok orang jual air batu. Perjalan tu berasap air batu tu. Tenang, tekak. Ini arahan Allah Ta'ala, jangan makan. Itu kan belajar nama itu. Sebabnya kita ni bila perut kosong, otak jalan. Perut penuh, otak nak tidur. Kan banyak makan. Kata Luqman, wahai anakku, kosongkan perutmu, akan berjalan otakmu. Jangan penuhkan perutmu, nanti otakmu akan tidur. Orang tu dulu pesan jangan banyak makan, nanti benak. Orang tu dulu pesan makan sikit je supaya
otak jalan bagus. Kita putuskan cerita itu pula. Sekali lagi kata apa namanya, Jabir bin Allah, kita ringkaskan lagi. Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal ma'sam wada' adzal khadim wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun wa siyamuka wa la taj'al yawma fitrika wa yawma hayatika sawa wa yawma siyamika sawa. Dia kata apabila engkau berpuasa, hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu, lidahmu hendaklah berpuasa sama daripada dusta dan dosa, dan tinggalkanlah menyakiti khadammu, dan hendaklah engkau bertenang, dan janganlah dijadikan puasamu dan tidak puasamu itu sama saja. Jadi maknanya kita puasa, semua puasa, dan ada beza di antara bulan Ramadan dan bulan tidak Ramadan. Hendaklah ada perbezaan. Barulah kita rasa berpuasa itu, barulah dapat nikmat puasa itu, barulah kita rasakan bahawa sungguhnya Ramadan itu yang penuh keberkatan. Cuba kita ubah tradisi kita. Malam Lailatul Qadar tak payah pasang pelita pun tak apa. Gelap-gelap pun malaikat nampak. Maknanya Lailatul Qadar itu kita nak tunggu Lailatul Qadar, bukan nak pasang pelita. Orang kita Melayu rajin pasang pelita. Tak apa hal pasang pelita tak tahu. Suka benar, penuh suka juga tengok pelita tu. Cantik pula orang Melayu buat pelita tu. Tapi tak payahlah kot. Tak payah. Malam-malam itu kita iktikaf aja masjid. Iktikaf. Kita baca Quran, kita zikir. Perempuan yang datang bulan baca Allah malaikat ampun karim, baca ruh. Itu kita punya amalan. Kalau perempuan datang uzur dia, bukan uzur datang dia pun tidur, tak beramal, uzur. Ada je modal dia. Orang lelaki mana ada uzur? Orang lelaki dia peluang banyak. Jangan lelaki pak cik tak beramal ke? Datang bulan. Orang lelaki tak ada. Jadi makna tuan-tuan dan puan yang saya yang dirahmati Allah, itulah akhir sekali Nabi kata, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa uliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila bulan Ramadan datang, dibukalah pintu syurga, ditutup pintu neraka, dan dikatlah syaitan itu. Maknanya kalau orang tanya, ada orang tak puasa, syaitan mana pula tu? Syaitan dah kena ikat, kan? Dia tak puasa, syaitan mana pula suruh dia tu? Dia itulah syaitan. Itu cerita ringkas. Sekian dulu untuk malam ni. Aqul qali hadza, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.